Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Now Pod Channel. Satu lagi isu yang menggempakan sahabat-sahabat semua berkaitan dengan Mahathir Mohamad. Kalau sebelum ini Mahathir Mohamad ini digelar sebagai negarawan, tetapi hari ini sahabat semua, beliau begitu tidak bertanggung jawab ya dengan tugas sebagai Perdana Menteri sebelum ini, dan juga kenyataan-kenyataan terkini beliau yang boleh dianggap sebagai pengkhianat negara. Jadi sahabat semua, seorang pemimpin veteran daripada UMNO yang menyatakan Mahathir harus disaman kerana jual kedaulatan negara kita. Satu yang amat mengejutkan. Dan perkara kedua yang ingin saya kongsikan adalah apabila pihak polis yang memantau Global Ikhwan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Jadi sahabat semua, menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda. Untuk perkara yang pertamanya adalah berkaitan dengan Mahathir. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Now Pod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Saman Mahathir, dia jual kedaulatan negara. Itu antara kenyataan daripada pemimpin veteran UMNO. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini. Ahli Majlis tertinggi UMNO Puat Zarkasi mahu kerajaan menyaman pihak yang bertanggungjawab menjual kedaulatan negara dalam tuntutan Malaysia ke atas Pulau Batu Putih yang jatuh ke tangan Singapura. Beliau tidak menamakan pihak tersebut tetapi memberi bayangan bahawa individu yang tersebut ialah mantan Perdana Menteri, iaitu Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir merupakan Perdana Menteri ketiga Malaysia mengambil keputusan untuk tidak merayu keputusan dalam kes tuntutan pulau tersebut. Jadi beliau turut mengaitkan individu tersebut dengan syarikat milik 4 kerajaan negeri SG4. Mengetahui bahawa Mahathir merupakan penasihat kepada SG4, kerajaan negeri di bawah kerajaan pembangkang, iaitu Parti PAS, Parti Islam Malaysia. Justru katanya kita tunggu pembentangan laporan Batu Putih di Parlimen. Benar, kita tidak akan dapat balik wilayah itu, tetapi mesti ada individu yang dipertanggungjawabkan kerana menjual kedaulatan negara. Dia mesti disaman. Jangan nanti SG4 juga terjual, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Jadi terdahulu Puan mengucapkan tahniah kepada Menteri Undang-Undang dan Reformasi, iaitu YB Datuk Azalina Othman Said, atas kejayaan Malaysia dalam kes tuntutan Sulu. Katanya tahniah kepada Azalina dan tim kerana Malaysia menang kes tuntutan Sulu. Mahkamah Agung Belanda menolak rayuan kumpulan Sulu berkenaan. Ini kemenangan muktamad. Kita juga menang di Mahkamah Luxembourg, Mahkamah Rayuan di Belanda, Mahkamah Rayuan di Paris, di Paris, Perancis, dan juga Mahkamah di Spanyol. Jadi gagallah usaha kumpulan Sulu untuk merampas aset negara yang bernilai RM62.59 bilion ringgit. Bahkan penimbang tarak Dr. Gonzales tampak kena penjara 6 bulan. Ini bukan kerja mudah katanya. Tahniah pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana tegas dalam pertahankan kedaulatan negara. Jadi itu antara kenyataan daripada Puat Zarkasi yang mahu untuk menyaman individu-individu yang bertanggungjawab, khususnya seperti kes Pulau Batu Putih ini yang menimbulkan kemurkahan ya Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda ya berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri, satu lagi isu yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda, yaitu ya apabila satu kenyataan media hari ini menyatakan polis pantau Global Ikhwan. Apa sebabnya? Jadi mari kita lihat kenyataan media ini, yang mana polis Diraja Malaysia atau PDRM sedang memantau Global Ikhwan Sdn Bhd yang disyaki terlibat dalam kegiatan eksploitasi kanak-kanak. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin berkata, ia susulan 4 laporan terbaru yang diterimanya di Selangor. Jelasnya PDRM juga mengumpulkan statistik laporan polis di seluruh negara, membabikan syarikat berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 32 dalam kurungan E Aktah Kanak-Kanak 2001. Katanya mereka eksploitasi kanak-kanak untuk memungut dana derma dan sebagainya. Mungkin ada lagi laporan lain yang kita sedang kumpulkan, katanya hari ini.
Ayoan juga berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Perbarisan Tamat Latihan dan Penyampaian Sijil Perlantikan Inspektor Korps Sukarelawan Polis Siswa-Siswi ya Universiti Awam yang ke-20 tahun 2024 di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi, Selangor. Menurutnya, modus operandi syarikat itu dikesan banyak menubuhkan rumah amal kebajikan bagi tujuan kutipan derma. Jelasnya lagi, syarikat berkenaan adalah serpihan sebuah pertubuhan ajaran sesat yang diharamkan sebelum ini, yang berada dalam senarai 114 kumpulan ajaran sesat yang dipantau pasukan cawangan khas polis di Raja Malaysia PDRM. Tambah lagi, ada juga maklumat mengatakan mereka tidak mencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, tidak bayar gaji selain mengenakan tindakan kuarantin sekiranya ahli melakukan kesalahan kecil. Ahli kumpulan sesat merangkumi semua orang termasuk golongan profesional. Pengaruh mereka tersebar luas. Kalau tidak kuat mungkin akan terpengaruh, katanya lagi. Jadi itu dia sahabat semua, satu kenyataan yang bagi saya adalah satu yang agak mengejutkan ya, kerana tindakan yang dikatakan ini melalui dalam kenyataan oleh Timbalan Ketua Polis Negara, mereka mengeksploitasi ya kanak-kanak untuk memungut derma ya dan sebagainya, yang mana mereka memungut derma ini dengan menggunakan ya rumah-rumah kebajikan amal kanak-kanak dan sebagainya. Dan tujuan duit itu pula dikatakan agak meragukan kerana ada di antara mereka baik yang mana bekerja tu tidak dibayar ya KWSP, tidak bayar gaji ya, selain mengenakan kuarantin sekiranya ada ahli yang melakukan kesalahan kecil. Jadi ini antara satu perkara yang agak mengejutkan kita. Tetapi hari ini ya beberapa laporan polis telah dibuat sehingga kan polis sekarang ini tengah memantau dan menyiasat ya isu yang hangat juga diperkatakan ini. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda? Ada dua perkara yang saya kongsikan tadi. Yang pertama ya, Puak Zakasi katakan kerajaan hari ini harus menyaman individu yang bertanggung jawab untuk menjual kedaulatan negara kita. Dia tidak menyebut nama secara individu, secara spesifik, tapi dikatakan gesan itu ditujukan kepada seorang mantan Perdana Menteri sebelum ini yang juga turut ya menjadi penasihat kepada kerajaan pembangkang di beberapa buah negeri di Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Kedah. Jadi kita tahu siapakah individu itu sebenarnya. Jadi sahabat semua, ini antara perkara yang menarik ya. Jadi sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.